يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Shadaqallahu azim. Terima kasih muslimat jilid, tuan-tuan, puan, muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada tengah hari ini. Sementara menanti masuknya fardu Jumaat, kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahmatullah, Ramadan semakin menghampiri kita, dan persoalannya apakah kita telah bersedia untuk bertemu ataupun menyambut Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan bulan-bulan yang lain, dan satu-satunya bulan yang ditawarkan ganjaran yang pada bulan-bulan yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang kesekian kalinya ini, untuk kita lebut apa sahaja yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirah menceritakan pada kita, tuan-tuan, pada waktu ini para sahabat telah memulakan hidupnya dengan pesta ibadah semenjak dalam bulan Rejab lagi. Ada yang berpuasa selama 3 bulan berturut-turut, Rejab, Syaban dan Ramadan. Bahkan sahabat ini dia serba baru dalam Ramadan, sambut Ramadan dengan serba baru. Rumah dihiaskan cantik-cantik menunggu datangnya Ramadan. Disediakan satu pakaian yang istimewa untuk beribadah dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan jiwa yang baru, dengan semangat yang baru. Sebab memang fitrah manusia ni dia akan tertarik pada yang baru. Soalannya kita ni serba baru bukan dalam Ramadan tapi dalam hari raya. Saya tak kata salah, tapi fitrahnya manusia ni dia lebih tertarik pada
suasana yang baru. Maka seperbarulah dalam Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sahabat ni kalau boleh dia nak minta pada Allah, lepas Rejab tak payah Syaban dah, terus Ramadan. Kalau boleh bukan 13 hari bulan ni Ramadannya, tapi 3 hari bulan keluar Ramadan. Tu sahabat. Kita berbeza. Kita kalau boleh bukan nak 13, kalau boleh 23 boleh dah. Ganjak lagi seminggu. Ataupun 13 bulan je tapi bulan depan. Kita tak ada gairah macam sahabat untuk menunggu Ramadan. Sebagaimana gairahnya kita waktu kita menunggu saat kita diijab kabulkan. Ada tak kita di sini yang minta Ramadan ni dipercepatkan? Minta 3 bulan dulu ada tak? Ke minta tangguh? Tapi kalau pernikahan ijab kabul mungkin kita minta awal sikit. Kalau Tuan Kadi kata nikah hari Ahad, kita minta Jumaat boleh nikah. Sesuasana tu sahabat. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut Ramadan ni Allah Ta'ala turunkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita semua hafal ayat ni. Ayat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quran ni bila kita baca dia ada 2 ayat. Satu kita panggil ayat perintah ataupun ayat suruhan. Lagi satu kita panggil ayat tegahan ataupun ayat larangan. Dan biasanya ayat perintah ataupun ayat suruhan ni Allah Ta'ala mulakan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhan nas. Yang ini ayat perintah, ayat suruhan daripada Allah. Bila tuan-tuan buka Quran, baca Quran, ada ayat ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhan nas. Yang ini ayat perintah, ayat suruhan daripada Allah. Sama juga dengan Ramadan ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ada ayat lain yang juga bermula dengan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan kaum keluargamu daripada siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua kita panggil ayat tegahan ataupun ayat larangan. Dan dimulakan dalam Quran dengan Quran ni, tuan-tuan baca ayat yang bermula dengan wala. Kalau wala tu ayat larangan, tegahan. Wala taqrabu zina, jangan kamu hampir dengan zina, kata Allah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan kamu cenderung dengan orang-orang yang zalim, kelak kamu juga akan disambar dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat tegahan, ayat larangan. Dan Allah mulakan Ramadan, perintah puasa dalam Ramadan ini dengan ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Persoalannya tuan-tuan, apakah kita ni benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Faham tak kita dengan iman? Iman ini maksudnya, ta'rifnya iman ini dilafazkan, disebut dengan lidah, kemudian dilakukan dengan perbuatan dan diyakini dengan hati. Itu iman. Sebut dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan dan diyakini dengan hati. Dan bila sebut dengan iman, iman ni serendah-rendah iman ni dia ada 4 perkara. Ada tak 4 kepada kita? Untuk satu perkara yang namanya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada kesempurnaan iman ni, barulah layak untuk kita memegang, memikul satu tanggungjawab yang namanya perintah puasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang beriman yang pertama sekali, kata para ulama, syarat beriman yang pertama sekali adalah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan Allah. Yakin atau tidak kita dengan perintah puasa ni? Yang tahun ini mungkin puasa kita yang ke-40 kali dah. Mungkin ada yang lebih daripada tu dah. Mungkin tahun ini puasanya mungkin yang ke-50 tahun dah, 50 kali dah. Yakin tak dengan perintah puasa ni? Sebab tu keyakinan ni tuan-tuan, dia ada peringkat-peringkat ni. Keyakinan ni dia ada peringkat. Ada orang dia tak yakin, ada orang yakin dia 50-50, dan ada orang dia benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan pernah baca satu sirah tentang Iskandar Zulkarnain dan bala tenteranya. Kata Iskandar Zulkarnain pada tenteranya setelah satu peperangan, selesai satu peperangan, kata Iskandar Zulkarnain, wahai tenteraku, dalam perjalanan pulang ini kita akan melalui satu terowong yang gelap gelita, dan dalam terowong tu ada anak sungai yang mengalir. Dan anak sungai itu dia tak dalam mana, hanya sekadar parah buku lali je. Maka bila berada dalam terowong itu nanti, maka kamu rebutlah, carilah apa yang ada di dasar anak sungai itu. Rebutlah, gagol, carilah, bubuh dalam bekas masing-masing.
Setelah kita melewati lorong yang gelap itu sampai satu tempat yang terang benderang, yang lapang, kita akan lihat apa yang kita dapat daripada terowong yang gelap itu. Dan bila melalui terowong itu, ada di antara tentera Iskandar Zulkarnain yang tak buat apa. Yang tak buat apa. Iyakah ada benda dalam ni? Kalau rasa-rasa sekarang patut diulur ke, baik tak payah buat. Ada yang lalu je. Yang pertama. Yang kedua 50-50. Nak cari kita, nak rebut kita. Tapi ambil juga lah sekadar memenuhi syarat. Pegang, masuk dalam bekal. Yang ketiga ni yakin sungguh-sungguh, bukan sekadar cari je. Bahkan kalau boleh nerap terus, gagal terus, kata orang barik. Cari seberapa banyak yang boleh, bubuh dalam bekal. Melewati daripada terowong itu sampai satu tempat yang lapang, yang terang benderang, kata Iskandar Zulkarnain, lihat apa yang kita dapatkan. Yang pertama tadi memang tak dapat apa pun, memang tak ambil apa pun, takkan ada pada dia sesuatu benda, tak dapat. Yang kedua ni yang 50-50, yakin tak yakin. Bila dia keluarkan daripada bekal yang rupa-rupanya yang diambil itu adalah intan, permata, belian, emas. Dia kata apa? Wahai Iskandar Zulkarnain, kami rasa menyesal tak percaya apa yang kamu ceritakan pada kami. Boleh tak kita patuh sekali lagi? Kata Iskandar Zulkarnain, tak boleh. Aku kata sekali je, sebab perjalanan kita ni dia hanya sekali hari. Yang ketiga yang ambil penuh-penuh ni pun, yang bila dibuka bekal dia tengok penuh dengan intan, permata, belian. Itu pun dia kata, wahai Iskandar Zulkarnain, kami rasa tak puas sekarang. Boleh tak kami pun nak patah sekali lagi, nak rebut sekali lagi? Kata Iskandar Zulkarnain, tak boleh. Bukan aku dah pesan tadi sekali. Tuan-tuan, yang inilah yang berlaku pada kita nanti bila berada dalam Ramadan. Ada orang yang mendatangi Ramadan sebelum, semasa dan selepas, tak dapat apa, tak ada perubahan pun berlaku dalam hidupnya. Ada yang 50-50 yakin sebagai syarat datang juga Ramadan. Sebab apa? Malu dengan jiran sebelah, malu dengan orang setempat. Apa hal dah bulan-bulan lain tak datanglah Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang semua-semua yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang waktu sambut Ramadan tu dengan gembira dan di hujungnya menangis, minta, ya Allah, boleh tak Ramadan disambung lagi sebulan, ya Allah? Kami rasa tak cukup sebulan, ya Allah, nak sambung lagi sebulan. Ataupun kalau boleh, biarlah Ramadan di 11 bulan, hanya sebulan je yang tak ada Ramadan. Ada tak sini jenis tu? Ada? Tak ada. Saya beda. Kita kalau boleh, biarlah Ramadan di sebulan je, tak payah Ramadan lepas tu. Ini orang yang dia faham betul-betul dengan Ramadan. Tawaran yang Allah berikan, minta dengan Allah, boleh tak tambah lagi Ramadan. Yang ni yang yakin sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita akan lihat biasanya Ramadan ni pertama je memang hebat, 10 yang pertama, 10 yang kedua kurang, 10 yang ketiga memang lagi kurang. Sebab tu kriteria apa? Keyakinan ni, imannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakinnya dengan perintah kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, syahadat beriman ni sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya aku ni berserta dengan orang-orang yang sabar, kata Allah. Sabar tak kita? Tuan-tuan, bila sebut sabar, sabar ni ada 3 peringkat. Sabar ni ada 3 peringkat. Kalau ada 3-3 ni, barulah kita layak digelar orang-orang yang sabar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sabar mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar meninggalkan, menjauhkan apa sahaja yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sabar menghadapi apa sahaja ujian, cubaan, dugaan, bala, musibah, bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak kita sampai 3-3 peringkat kesabaran ni? Mungkin ada orang yang sabar mentaati perintah Allah. Tak, perintah Allah dia buat, dia sabar mentaati perintah Allah, tapi tak sabar pula dengan larangan Allah. Semayang 5 waktu tak tinggal, puasa penuh sebulan, tapi bila main bola pakai seluar pendek, aurat tak jaga. Semayang, tapi aurat tak jaga. Tudung masih lagi tak kemas, stokin masih lagi tak pakai, alas kaki tak pakai. Mana masih lagi mendedah ke aurat. Walaupun dia taat dengan perintah Allah, tapi dia tak taat pula dengan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sabar pada satu je, sabar mentaati perintah Allah, tapi tak sabar pula menjauhkan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang sabar dengan perintah Allah, sabar pula dengan larangan Allah, tapi tak sabar pula dengan ujian Allah. Allah uji kita ni tuan-tuan kecil je. Covid ni kita rasa besar dah, betul. Covid ni kita rasa besar sangat dah, tapi di sisi Allah kecil. Allah Ta'ala uji kita dalam Ramadan ni dengan cuaca je. Kita ni Allah Ta'ala uji dengan cuaca pun kita dah merungut dah. Allah bagi kita cuaca panas, merungut dah.
Cuaca panas menua dah, panas menua hari kita apa. Setitik hujan tak ada turun, panas. Bungut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi panas. Allah Taala tukar pula cuaca bagi hujan. Marah je. Dah hujan sesaja pun hari ni. Malam tadi waktu nak pejam mata tidur hujan, pagi ni bangun nak pergi kerja hujan, hujan sesaja pun marah je. Bagi panas pun marah, mungut, bagi hujan pun mungut. Tu macam mana kata kita sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan puasa yang Allah Taala berikan kepada kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling mudah sekali. Kita hanya berpuasa sekadar 12 ke 13 jam je. Tapi ada sahabat kita yang sekarang ni puasanya 19 jam, 21 jam di kutub utara tu, lagi ni lama pada kita. Kita sekadar 12 jam, 13 jam, itu pun rasa susah sangat dah. Bahkan ada yang tak puasa pun. 12 jam, 13 jam bukan lama mana sangat pun. Puasa yang paling mudah. Kita bukan puasa zaman syariat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam puasanya setahun selang sehari. Ada sini yang nak puasa setahun selang sehari. Susah tak? Susah. Isnin puasa, Selasa hidup, Rabu puasa, Khamis hidup, Jumaat puasa, Sabtu dah. Susah tak? Susah. Selama setahun selang sehari. Susah tak? Susah. Allah tak bagi pada kita umat Nabi Muhammad. Puasa umat Nabi Zakaria lagi susah. Puasa umat Nabi Zakaria ni puasa tapi tak boleh bercakap. Kalau bercakap batal puasa, lagi susah. Susah dah susah. Saya tentu tak puasa lah, nak ngajar macam mana? Bila bercakap je batal puasa. Puasa umat Nabi Zakaria alaihissalam. Main utur tangan. Tuan-tuan nak kerja ni utur tangan, tunjuk isyarat tangan. Kalau marah, tunjuk menumbuk ni. Tu tak boleh bercakap. Susah tak? Susah. Bagi kita ni puasa yang paling senang, kena sabar. Dan memang kena sabar. Siang malam memang kena sabar. Daripada siang sampai malam. Malam tuan-tuan datang surau, kena sabar betul. Ramadan ni tuan-tuan, ramai orang datang betul. Alhamdulillah tahun ni pula boleh kembali balik ke surau masjid, orang ramai datang. Ramai datang. Waktu ramai tu macam-macam lah. Kalaulah sebelum PKP ni, kalau kita ingatkan dulu, kalau Ramadan ni yang paling meriah sekali budak-budak lah, budak-budak lah, paling ramai datang surau, budak-budak. Tapi jangan marah dia kalau dia bising. Itu memang jiwa dia budak-budak. Kita dulu pun macam tu je kan. Cuma pesan pada dia, bila waktu orang solat, jangan main, jangan lalu, dia laluan orang solat, main di belakang, takut terlanggar orang lain. Pesan dia jangan masuklah kain orang. Kalau main nyorok-nyorok pun jangan masuklah kain orang. Pesan. Sebab ni budak-budak, jangan marah dia. Dia berlari-lari, itu biasa budak-budak. Kalau kita nak marah, kalau kita tengok Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syok berlari dalam masjid, tu kita marah. Ni budak-budak, biasa tu jangan marah dia. Tentu kena sabar, kena sabar. Dalam Ramadan ni, imam dia ada dua versi. Satu imam lambat, kita panggil imam otai. Satu lagi imam tahfiz. Kalau imam yang veteran ni dia lambat sikit. Tarawih 20 rakaat dia baca, ya Allah, pelannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 20 rakaat tarawih. Rasa apa ni? Kita tengah semayang, lama tu imam. Kalau aku tahu dia pergi surau lain. Merungut tak? Merungut itu sebab imam Farid lambat sangat. Kalau bagi budak tahfiz laju pula, senapeh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Laju tu kita hapus senapeh. Tak ikut dah tahfiz ni. Merungut juga, marah tak, kena sabar. Telefon macam-macam bunyi. Tok Imam dia kena pastikan, tuan-tuan tolong matikan telefon bimbit. Jangan mengganggu perjalanan ni tarawih ni. Betul? Takut keluar lagu macam-macam lah. Tuan-tuan tengok 3 Ramadan, 4 Ramadan, Syarif Pak Aini hidup, Ahmad Jais hidup balik. Semua hidup lah. Takut macam-macam lagu keluar. Tengah-tengah tarawih tu keluar macam-macam lagu. Sia-sia jika diturutkan hatimu. Jemaah Billah Bani Asnita. Aku keluar lagu Aina Abdul pula. Berkali-kali ku cuba untuk jauh darimu. Yang paling takut sekali lagu gila. Nandong, nandong, nandong kampung. Angin. Lagi tu lah gila. Tak betul imam pun. Itu gangguan tak? Gangguan. Itu gangguan. Mana kena sabar. Dan memang puasa ni dia menguji kesabaran. Yang kedua,
Yang ketiga, syarat beriman ni syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur. Dan syukur banyak-banyak pada Allah sebab kita ni dipilih sebagai umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya diberikan pada umat-umat Nabi Muhammad je Ramadan ni. Umat lain dia tak merasa. Bahkan ada yang minta pada Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, boleh tak dihidupkan kami walaupun sehari je dalam Ramadan ni untuk kami merasai bagaimana seronoknya berada dalam Ramadan, ya Allah. Sehari pun juga lah. Nak merasa nikmatnya Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur banyak-banyak pada Allah. Kemudian yang keempat, syarat beriman ni ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang tuan-tuan, Ramadan ni mengajar kita ikhlas dengan Allah. Apa bukti kita ikhlas dengan Allah dalam Ramadan ni? Kita tinggal seorang-seorang di rumah pun kita tak makan. Tuan-tuan tinggal seorang-seorang di rumah. Saya seorang-seorang di rumah, isteri di sekolah mengajar, anak-anak pun di sekolah. Kita tinggal seorang-seorang di rumah. Makanan sahur tadi ada atas meja. Logiknya boleh makan? Logiknya boleh makan tak? Boleh makan tak? Boleh makan sebab tak ada orang pun. Kita seorang-seorang di rumah. Kalau ambil sikit ikan 3 rasa tu boleh tak? Ambil sikit, bukan ada orang pun. Logiknya boleh makan tak? Boleh makan. Tapi makan tak? Tak makan. Kenapa tak makan jemaah? Mana boleh makan Ustaz? Ramadan ni kita puasa. Bukan orang nampak pun. Betul, orang nampak, tapi Allah nampak. Punya ikhlas. Semayang hidup, tapi puasa pun 3 belajan, 2 belajan, dia tinggal seorang pun dia tak puasa. Mayang tak? Tengoklah kalau rajin saya semayang, dia itulah. Puasa punya ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam bab lain, maknanya bila ada empat-empat ni barulah ada syarat-syarat iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru boleh pegang satu amanah daripada Allah yang namanya puasa. Dan ulama mengajarkan kepada kita sebelum, semasa dan selepas Ramadan ada perkara yang perlu kita usahakan. Untuk di hujungnya, di akhir Ramadan itu Allah Ta'ala anugerahkan kita dengan la'alakum tattaqun, bertakwa di sisi Allah. Tuan-tuan, takwa ni daripada sudut ibadah dia level yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Namanya takwa. Takwa daripada sudut ibadahnya, takwa daripada sudut akidahnya, dan takwa daripada sudut akhlaknya. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan dengan manusia. Itu paling tinggi takwa. Sebab tu Allah Ta'ala anugerahkan la'alakum tattaqun, bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang ada 7 atau 8 perkara sebelum, semasa dan selepas Ramadan. Ini usaha kita, bukan kata saya, ini para ulama. Yang pertama kata para ulama, sebelum mendatangi Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu dengan memperbanyakkan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita akan kembali melakukan dosa dan kesalahan, tapi tetap bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan baca sirah ketika mana Nabi Adam alaihissalam dihijrahkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam waktu dia dihijrahkan daripada syurga, duduk dekat dunia. Bila sampai dekat dunia, dia menangis di dunia ni 40 tahun. Satu dosa yang Nabi Adam buat dengan Allah yang dikatakan sebagai dosa, tapi di sisi Allah tidak diangkat sebagai dosa sebab dia Nabi, sebab dia Rasul, maksum, terhindar daripada dosa. Tapi kata Nabi Adam, inilah dosa aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dosa 40 tahun menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuan-tuan tak payah tengok Januari, Februari, Mac. Tuan-tuan tengok dalam bulan April ni berapa kali kita taubat dengan Allah atas dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. April je, jangan ambil lah Januari, Februari, Mac ni, jangan ambil 3 bulan yang kebelakangan. Ni daripada 1 April sampai sekarang ni 9 April tu, berapa kali kita menangis mengenang dosa-dosa lalu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala hanya dalam bulan April ni. Sedangkan Allah Taala datangkan satu ayat, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah pada kamu, pada aku dengan sebenar-benar taubat. Dosa kita, salah kita banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak heran pun dosa kita banyak-banyak tuan-tuan. Allah tak heran pun dosa kita besar mana. Allah tak heran, dia tak peduli pun. Besar mana ke dosa kamu, banyak mana ke dosa kamu, aku tak peduli kata Allah. Sebab aku ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Tapi yang Allah Ta'ala heran, kenapa kita ni tak nak minta maaf ampun dengan Allah? Dah tahu dah dosa kita banyak, salah kita banyak, kenapa tak nak minta ampun dengan Allah? Kenapa tak nak minta maaf dengan Allah? Kenapa tak nak taubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Besar mana pun aku akan ampunkan dengan Allah. Melainkan sehingga datang 2 keadaan. 2 keadaan macam mana? Nyawa sampai di bahagian kerongkongan dan matahari terbit daripada bahagian barat. Waktu itu takkan ada satu taubat pun yang Allah Ta'ala terima. Tapi selagi mana belum sampai 2 keadaan tu, besar mana pun dosa kamu, banyak mana pun dosa kamu, aku akan ampunkan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lah, sebab ada sifat sombong kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita tak taubat kepada Allah untuk kita bersihkan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan Allah yang nama satu perkara nama taubat. Dosa kita dengan manusia. Sebab tu biasanya bila Ramadan nanti dia akan datang satu hadis. Akan diabaikan puasa umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya sebelum mendatangi Ramadan mereka tidak melakukan 3 perkara. Yang pertama, meminta keampunan kepada kedua ibu bapanya. Yang kedua, bermaafan sesama suami isteri. Yang ketiga, bermaafan sama adik-beradik dan jiran tetangga. Kalau tak buat 3-3 ni, maka puasa kita akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang kata hadis ni hadis yang dhaif. Tuan-tuan, hadis yang dhaif ni dia sandaran dia tak kuat, kekuatan dia tak ada, nas dia, perawi dia tak kuat. Tapi walaupun dhaif tapi masih lagi boleh diangkat sebagai amalan. Cuma untuk buat hujah dalam perdebatan hadis dia tak boleh sebab sandaran dia tak kuat. Tapi doa macam mana pun boleh untuk beramal. Baik tak usaha yang kita buat? Sebelum masuk Ramadan kita minta ampun dengan mak kita dulu. Kita ni kalau nak minta maaf dengan mak ayah kita tunggu raya, betul? Siapa yang yakin dia akan sampai 1 Syawal? Angkat tangan. Kita Ramadan ni pun boleh yakin sampai. Apatah lagi Syawal. Sebab tu minta ampun dengan mak ayah kita dulu. Angkat telefon, mak, ayah, minggu depan Ramadan mak, saya minta ampun, saya minta maaf, banyak dosa saya, banyak salah saya dengan mak, dengan ayah. Yang ada mak ayah dengan suami isteri. Kita ni nak minta maaf dengan isteri payah sikit sebab kita ni raja lah, ketua keluarga. Takkan saya nak minta maaf dengan isteri saya tak? Saya ketua, bos. Ada tak salah? Tetap ada salah kita dengan isteri kita. Isteri kita pun dia minta maaf dengan kita. Jangan tunggu raya. Kita ni tunggu raya, tuan-tuan, dengan isteri kita. Dia tunggu raya tak? Dia tunggu raya. Kenapa dia tunggu raya? Sebab suasana pagi raya tu, dia raya ni tuan-tuan, besar mana pun salah kita dengan orang, kita minta maaf pada hari raya. Tapi ada satu syaratnya, jangan cerita salah yang kita buat. Jangan warak sangat, takut dia tumbuk kita. Dia memang dah tahan. Kita dah tahu salah tu, salah kita daripada bujang tu. Jangan cuma kita cerita, mat, aku minta maaf, mat, banyak salah aku mat dengan kamu daripada bujang sampai sekarang. Sudah tu aku, kita pun dah tua, sudah yang lama kita lupakan, sudah selesai. Jangan, mat, aku banyak salah, mat, aku banyak salah, sudah salah sebenarnya salah aku lah yang minta bini kamu dulu. Dia tumbuk tu bagi raya. Jangan cerita pula, jangan bawa sangat cerita. Mana minta maaf je. Terus pagi raya tu sebab isteri kita tengok, dia dosa dengan kita sebulan dalam Ramadan tu, dia tunggu bila? Pagi raya boleh dia minta maaf. Pagi raya tu tengok dia datang. Sebelum kita pergi masjid, mak ayah kita dia buat satu adat bermaaf-maafan tak? Sebelum raya, sebelum sembahyang raya, duduk, ayah dia duduk. Mak datang, mak keluar pada bilik, menangis tu. Minta maaf, minta maaf. Tuan-tuan jangan percaya. Siapa percaya bodoh. Tak usah percaya, dia buat lakonan. Saya tak percaya. Saya kata sudah malu je anak-anak tengok. Sudah dia banyak sangat tengok drama. Separuh nyawa rindu awak. Syukri Yahya dengan Ukasha Sandra. Tengok lagi cerita Rahimah tanpa Rahim. Ada mungkin cerita baru yang keluar ni, Zakaria tanpa Zakat. Cerita baru tu kita macam-macam sangat tengok drama swasta. Banyak sangat tengok drama swasta ni gitu. Itu yang dia buat lakonan tu. Tuan-tuan jangan percaya. Kalau tuan-tuan percaya bodoh. Betul. Dia suasana pagi raya kita dengar suara dia, kita pun menangis. Tuan-tuan tengok lepas sembahyang raya, tengok suara dia macam mana. Tuan-tuan balik sembahyang raya, kita tanya, sayang ada ke buat laksa pagi raya? Ada bang laksa. Buat ke abang spirit? Atas meja tu je laksa. Suara dia keluar. Atas meja tu je. Dah siap bolang piring, buat kuah je. Takkan itu pun tak boleh. Saya banyak kerja pagi raya ni. Tak tahu mengada-ngada sangat. Kita pun kan, tadi sebelum sembahyang tadi lembut benar suara. Ni apa lepas sembahyang suara dia lain pula? Ya sebab tu jangan percaya. Jangan percaya. Tuan-tuan nak dia pulang masing-masing. Makna yang ni suruh bermaaf-maafan. Kalau kita buat paling baik, kalau tak buat pun tak apa, sebab hadis tu dikatakan sebagai hadis yang dhaif, ya, dia tak ada kekuatan sangat. Tapi paling baik kita mohonkan keampunan pada isteri kita dan adik-beradik kita, jiran tetangga kita, membersihkan hati kita, jiwa kita untuk berada dalam satu bulan yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang pertama, taubat daripada segala dosa kita dengan Allah, kemudian kita bermaafan sama dengan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ni, perbanyakkan doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sahabat ni dia doa dalam rejab lah.
untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab tu kita selalu baca doa Allah mabarikana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tu selalu kita baca doa tu. Bahkan dia minta untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam Rajab, minta bertemu dengan malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu doa ni tuan-tuan, doa ni kekuatan kita. Daripada sudut teknikalnya, sainsnya, kita buat macam-macam dah untuk cari penawar COVID ni betul. Macam-macam kita buat lah. Ada yang kata Listerine, ada yang kata macam-macam dah. Royan ni belum lagi. Macam-macam lah kita buat uji kaji, tapi belum lagi. Daripada sudut praktikal, mungkin daripada sudut doa tu yang tak cukup. Daripada sudut doa. Sebab bila sebut doa ni tuan-tuan, doa ni dia ada dua bahagian. Satu yang namanya adab, satu yang namanya syarat. Tu doa. Satu namanya adab, satu namanya syarat. Adab macam mana? Adab berdoa ni, Rasulullah, kalau tuan-tuan baca sirah, Rasulullah bila berdoa, pertama sekali tangan dia sama parah dengan dada. Yang kedua, tangan dia sama parah dengan mulut. Yang ketiga, tangannya lebih pada kepala. Minta sungguh-sungguh, ya Allah. Kita doa tangan letak atas paha. Doa kita tangan tak atas paha. Ya Allah, nak bagi-bagi, tak bagi, tak apa. Tu kita punya lah malas. Telefon boleh angkat kok. Telefon boleh angkat, tapi bila doa tangan tahu. Menunjukkan kemalasan kita. Tak ada sungguh-sungguh kita minta dengan Allah. Tuan-tuan ni, yang kita minta ni, doa ni dengan Allah. Tuhan punya langit, Tuhan punya bumi. Sebab tu Nabi pernah pesan pada sahabat, dengan Allah bila kamu berdoa, mintalah yang paling besar. Apa yang paling besar yang kita nak minta dengan Allah sekarang? Saya rasa tak ada satu benda lain melainkan untuk kita minta pada Allah supaya dihilangkan, betul? Dihapuskan, diangkat COVID-19 ni. Doalah sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta yang paling besar. Jangan minta yang paling kecil, minta yang paling besar. Sebab yang kamu minta ni Tuhan punya langit, Tuhan punya bumi. Tak kira siapa kamu pun, besar mana kejawatan kamu, rendah mana kejawatan kamu, bila doa tu hak kamu peribadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah dengan doa. Siapa yang tak yakin dalam doanya, maka susah doanya untuk disempurnakan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma daripada sudut adab, kalau kita mengaji kita tasawuf, kata ulama tasawuf, tolong jangan sesekali kita meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan ketika mana berdoa. Walaupun kita orang yang menggunakan tangan kiri, jangan letak tangan kiri di atas tangan kanan. Pada sudut adabnya, sebab Rasulullah memulakan sesuatu yang baik semua dengan tangan kanan. Maka letaklah tangan kanan di atas tangan kiri ataupun sama macam ni. Jangan atas tangan kiri atas tangan, itu sudut adabnya. Kita ni mungkin sebab tu adab tak cukup. Adab tak cukup dalam bentuk doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kesungguhan kita. Kita dah usaha dah, dah ikhtiar dah, doa dan tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, doa ni ada syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, dalam doa dia wajib ada puji-pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita mulakan doa mesti diawalkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yang kedua, puji-pujian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keampunan atas segala dosa kita dengan Allah. Minta dulu ampun pada Allah dosa kita, jangan orang lain dulu, dosa kita dulu. Minta ampun dosa, segala dosa kita dengan Allah, untuk kita dulu. Tuan-tuan jangan jadi Azazil. Kenal Azazil? Azazil ni waktu dia jadi ketua para malaikat, ketika mana diberitakan akan ada di antara malaikat di aras Allah yang akan diusir daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat lain waktu tu semua jumpa Azazil. Jibril, Israfil, Mikail, Israel, malaikat lain semua jumpa Azazil. Wahai Azazil, kamu ni ketua para malaikat, doakan kami ni pada Allah supaya kami bukan yang terkeluar daripada syurga. Dia doakan semua, tapi dia lupa doa untuk diri dia sendiri. Akhirnya dia yang terkeluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian namanya ditukar oleh Allah jadi apa? Syaitan dan iblis. Yang asalnya dia ketua para malaikat, tapi sebab sombong, sebab sifat sombong yang ada pada dia, dia tak doa untuk dia doa untuk orang lain. Maknanya yang ketiga, doa dulu untuk kita, diri kita sendiri. Yang keempat, barulah ada doa untuk mak ayah kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita dan keseluruhan umat Islam. Yang keempat, dah doa untuk kita, doa untuk mak ayah kita, doa untuk kaum keluarga kita dan keseluruhan umat Islam. Jangan jadi orang yang kedekut pula. Jangan jadi orang kedekut. Islam ni ada 4 kategori kedekut. Islam ni ada 4 kategori kedekut. Kita kedekut yang mana? Yang pertama, kata ulama, yang pertama kedekut harta benda. Tu yang pertama, kedekut harta benda yang pertama. Memang kalau untuk dunia, kalau untuk akhirat berkira sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau untuk dunia, lantaklah berapa pun sanggup berhabis. Maknanya kedekut. Ada yang lebih kedekut untuk dunia pun kedekut, apatah lagi untuk akhirat. Yang pertama, kedekut harta benda. Yang kedua, kedekut ilmu.
Juga dikatakan orang yang kedekut, ada ilmu, kongsilah ilmu. Nabi datang ke satu hari, balighuni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maknanya ilmu, tak kira ilmu dunia, dia ada manfaat, kebaikan, maka dikongsikan. Dia akan jadi pahala yang berterusan pada kita. Jangan kedekut dengan ilmu. Sebab tuan guru, ahli ulama, dibuka pondok, dibuka sekolah agama, dibuka pesantren. Untuk apa? Untuk dia kongsikan ilmu yang ada pada dia. Sebab ni harta yang paling bernilai, walaupun mati dah, tapi selagi mana ilmu tu diamalkan, dapat yang pahala berterusan pada kita. Yang kedua. Yang ketiga, kedekut doa. Yang ketiga kedekut. Kita doa untuk kita je, tak doa untuk orang lain. Juga dikatakan orang yang kedekut. Dan yang keempatnya, kedekut selawat. Siapa yang tidak berselawat ke atasku, kata Rasulullah, dia tergolong di kalangan umatku yang bakhil, yang kedekut. Nabi minta pada kita ni tuan-tuan, selawat 70 kali je sehari. Setiap hari 70 kali. Melainkan Jumaat ni diperbanyakkan. Tapi setiap hari lain hanya 70 kali je. 70 kali selawat dan 70 kali istighfar pada setiap hari. Paling-paling kurang kita pusing dengan satu tasbih tu, 100 kali selawat, 100 kali istighfar. Kalaulah hari ni kita belum selawat, maka hari ni kita masih lagi tergolong di kalangan orang-orang yang kedekut. Benda yang kelima, syarat berdoa, berdoalah pada waktu-waktu yang mustajab doa. Bila waktu mustajab doa? Tuan-tuan, antara waktu mustajab doa pada malam dan hari Jumaat. Pada waktu ni, malam dan hari Jumaat, waktu mustajab doa. Bila lagi mustajab? Waktu di antara azan dan iqamat, tu juga waktu yang mustajab doa. Bila lagi mustajab doa? Waktu berhenti di antara dua khutbah, itu juga waktu yang mustajab doa. Bila lagi mustajab doa? Kita bangun pada malam hari, saat orang yang tidur, kita merintih merayu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga waktu mustajab doa. Waktu turunnya hujan, juga waktu yang mustajab doa. Waktu turun hujan, waktu kita menghulurkan sumbangan kita, derma kita, infak kita pada jalan agama Allah. Waktu tu masukkan duit mana-mana tabung tu, waktu tu doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dengan sedekah ni ya Allah, hilangkan COVID-19 ni ya Allah. Ya Allah, dengan sedekah ni ya Allah, sembuhkan penyakit kami. Doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, pintu langit Allah ni dia buka lebih kurang dalam 5 ataupun 6 kali je setahun. Pintu langit Allah ni dia tak macam pintu Maidin, dia tak macam pintu RTC, Tesco, Ion, bukan tu. Yang itu dia buka setiap hari, buka pukul 8, 9 pagi, tutup pukul 10, 11 malam. Pintu langit Allah ni dia terbuka pada setiap malam Jumaat. Maknanya malam tadi Allah Ta'ala buka pintu langit setiap malam Jumaat. Kemudian malam Isra' wal Mi'raj dah lepas dah. Isra' wal Mi'raj lepas dah. Malam Nisfu Sya'ban pun terlepas dah. Malam Lailatul Qadar, ini akan datang. Dan 2 malam. Malam mana? Malam Hari Raya Aidilfitri dan malam Hari Raya Aidil Adha. Itulah malam yang Allah Ta'ala bukakan pintu langit. Hanya lebih kurang dalam setahun 6 kali. Melainkan pada setiap malam Jumaat. Kita waktu itulah banyakkan doa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang kedua ni kata ulama, perbanyakkan doa sebelum, semasa dan selepas Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga mengulang kaji semula tentang ibadah puasa. Tuan-tuan ulang kaji balik tentang puasa ni. Tahun sudah kita tak dapat duduk dalam kuliah tazkirah sebab PKP. Tahun ini mungkin ada yang tak faham puasa-puasa, tapi hukum makan dalam puasa tu tak faham. Yang mana satu sunat, yang mana satu wajib, harus, makruh, haram tak tahu. Yang ni ada orang tuan-tuan, dia puasa tak tahu apa kali lah, tapi dia masih tanya, boleh tak kita makan dalam waktu imsak? Puasa dah 50 kali puasa dah, tapi dia tanya, boleh tak dalam waktu imsak ni makan? Bahkan dia yang tanya, kalau nasi dalam mulut waktu tu dah azan subuh, boleh telan? Saya tanya tuan-tuan, kalau berlaku macam tu pada tuan-tuan, tuan-tuan tengah makan, tengah kunyah-kunyah tu azan, boleh telan tak nasi dalam mulut tu? Boleh tak boleh? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh tau. Jawapan dia mana? Boleh tak boleh? Jawapan dia ada yang kata boleh, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Kalau tuan-tuan nak keluarkan boleh, kalau nak telan boleh. Yang itu rezeki. Cuma yang dah ada dalam mulut. Tapi kalau baru nak masuk azan tak boleh. Kalau Allahu Akbar, itu tak boleh lah. Tapi kalau dalam mulut waktu konyah, ada pandangan yang mengatakan boleh. Daripada 4 jumhur ulama, maka semuanya diterima. Tapi biasanya kita akan keluarkan itu je. Biasanya kita akan, maknanya dibenarkan, boleh. Kena faham, kena faham. Dan tuan-tuan, bila tuan-tuan baca dalam kitab-kitab tasawuf, puasa dalam kategori ulama tasawuf,
Tuan-tuan tak boleh tolak tasawuf, kita tak boleh tolak tasawuf dan tak boleh tolak fiqh. Itu ilmu yang Nabi tinggalkan. Nabi tinggalkan kepada kita tiga ilmu: iman, Islam dan ihsan. Ya, iman ini akidah, Islam ini ibadah, kemudian ihsan ini akhlak. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Kalau kita tengok dalam tasawuf, setiap ibadah yang kita buat ni tuan-tuan, dia ada dua kerja. Satu kerja hati, satu kerja zahir, batin dan zahirnya. Dan puasa juga ada zahir, ada batin. Sebab tu kita nak puasa kita ni, biarlah ada peningkatan. Kita tak nak puasa, kita puasa yang paling rendah sekali. Dapat pertengahan pun jadilah, ataupun naik pada tingkat yang paling tinggi, itu paling baik. Itu paling baik. Kita tak nak puasa mata tahu sudah. Hanya sekadar puasa yang dapat apa? Tak dapat apa, melainkan lapar dan dahaga. Sebab tu kata ulama tasawuf, tidak sempurna puasa sekiranya tidak dimulakan dengan bangun sahur. Ramai orang yang puasa tapi tak nak bangun sahur. Fiqh kata tak apa, betul, dalam fiqh membenarkan. Sah tak puasa orang yang tak bangun sahur? Sah. Sah sebab dia bukan syarat. Bukan bangun sahur tu syarat untuk puasa. Tapi kata ulama tasawuf, tak sempurna orang yang berpuasa tanpa sahur. Kenapa tak sempurna? Sebab dia telah menyamakan puasanya dengan puasa agama lain. Sebab itu tak sempurna. Tuan-tuan, agama lain ada puasa tak? Ada. Apa bezanya dia dengan kita? Dia tak ada sahur. Itu je. Dia puasa, dia tak ada sahur. Beza puasa kita ni ada sahur. Dan bila kita samakan puasa kita dengan puasa agama lain, habis mana dia letaknya hebat Islam? Sedangkan Nabi tinggalkan satu hadis, Islam ya'lu wa la yu'la. Islam mesti berada pada satu tingkat yang lebih tinggi pada agama lain. Mesti ada sudut perbezaan daripada sudut ibadah. Tapi kalau kita samakan puasa kita dengan puasa lain, sebab apa? Sebab tak bangun sahur tu je. Kenapa Nabi minta bangun sahur? Sebab keberkatan di hujung sahur itu. Di hujung sahur itu. Sebab tu Nabi kita lewatkan bangun sahur. Maknanya lewat, jangan sampai pukul 5.45 baru nak sahur. Maknanya di hujung-hujung tu. Sebab apa? Nabi minta kita bangun sahur antara pukul 4, 5, 6. Tuan-tuan, malam ini dia ada pecah pada 3 bahagian. Malam ini dipecah 3 bahagian. 1/3 malam yang awal, 1/3 malam yang pertengahan, 1/3 malam yang akhir. Dan Allah turun ke langit dunia ni 1/3 malam yang akhir. Allah turun ke langit dunia ni 1/3 malam yang akhir. 1/3 malam yang awal bila? 10, 11, 12. Boleh tak tahajud pada waktu tu? Boleh tak? Tahajud pada pukul 10, 11, 12. Boleh tak? Boleh. Tidur syarat dia. Lepas isyak balik tidur, pukul 11 bangun tahajud. Boleh tak? Boleh. Itu 1/3 malam yang awal. 1/3 malam yang pertengahan, 1, 2, 3. Dan 1/3 malam yang akhir, 4, 5, 6. Maka bangunlah pada 1/3 malam yang akhir untuk sahur. Sebab Allah turun ke langit dunia waktu tu. Sebab di antara waktu yang mustajab doa. Walaupun sekurang-kurangnya dengan hanya meminum air segelas, tapi ada doa di situ. Itu yang kena faham tu. Kita sahur pukul 3 pagi. Lepas tu tidur, subuh bangun. Saya tak kata salah, tapi keberkatan ada doa di ujung-ujung sahur tu. Tu keberkatan. Kemudian faham tentang berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa, hukum dia sunat. Tapi solat di awal waktu wajib ke sunat? Tak ni nak jawab. Wajib lah. Wajib lah. Sebab solat maghrib takkan sunat pula. Habis bila bertemu antara sunat dengan wajib, yang mana? Yang mana lebih diutamakan? Tuan tahu utama solat lah, bukan makan. Maksud saya bukan lepas waktu buka tu solat dah. Waktu berbuka tu hanya makan yang ringan je. Hanya makan tamar, minum air, maka solat lah. Saya tak kata salah kalau tuan-tuan nak makan nasi dulu. Tapi kena ingat satu perkara. Maghrib ni waktu yang paling kritikal. Maghrib ni hanya 25 minit ke 35 minit je. Tu maghrib. Bukan sampai waktu isyak. Bukan. Tuan-tuan kena faham tu. Tak, belum masuk isyak lagi tak, ada maghrib. Siapa kata tu? Sebab tu suruh mengaji bodoh kita pun. Sebab tu suruh mengaji. Sebab tu lah maghrib ni 25 minit je. Paling-paling lama setengah jam. Kalau katalah kita berbuka nanti pukul 7.30, pukul 8 tu habis maghrib lah. 8-5 minit kan tak ada maghrib lah. Yang kita waktu mengaji tu, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab lama tentang kefaduan soalan tu, waktu maghrib dah habis, waktu isyak belum mendatang, waktu tergantung-gantung itu. Kita sepanjang Ramadan maghrib 8-10 minit, 8-5 minit. Ada maghrib tak? Tak ada maghrib lah. Puasa sebulan tapi maghrib tak jaga. Barang siapa yang meninggalkan satu waktu solat secara sengaja, kata Allah, maka keseluruhan ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya tak kata salah nak makan. Kalau tuan-tuan nak makan tu tak apa, tapi jangan melewatkan waktu solat tu je. Orang yang tak solat confirm dah masuk neraka dah. Tak solat confirm masuk neraka.
Orang yang melengah-lengahkan solat dia juga akan dibawa ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melengah-lengahkan solat, apatah lagi kalau dah habis waktu, dia juga diisytihar sebagai orang yang tak solat. Satu waktu dia tak solat, dikategorikan dia orang yang tak solat, walaupun 4 waktu dia buat. Satu waktu dia tinggal, kategori orang yang tak solat. Sebab solat ni 5 waktu, bukan 4 waktu, bukan 3 waktu. Maka jaga sungguh-sungguh. Kita ni takut bila kita berbuka dengan makanan yang berat. Makan dah mungkin dah 15 minit tau, 10-15 minit tu. Tu belum yang ngepam lagi. Yang ngepam ni, yang tak ngepam tu tak apa. Yang ngepam lagi tu wuduk. Tuan-tuan biasa tak sebelum berbuka ada wuduk? Tu nak ambil wuduk lagi apa? Sebab tu tahun ini tuan-tuan sebelum berbuka wuduk siap-siap. Wuduk siap-siap dah. Lepas tuan-tuan makan 10 minit tu habis kumur-kumur terus solat. Tak payah nak kelang kabut, nak ambil air orang, ada bini pula, anak pula, dah tunggu pula orang. Kan lambat, jadi lambat. Ni itu perancangan tu, sudut tu yang kata nak kena faham tu kena nak faham. Tuan-tuan, kita tak nak menjadikan puasa ni sebagai adat semata-mata. Puasa ni dia bukan adat, tapi puasa ni syariat. Selama ini kita menjadikan puasa ni sebagai adat. Ramai orang boleh datang dalam Ramadan. Kenapa datang Ramadan? Ada terawih dah Ramadan ni. Sememangnya Ramadan ni ada terawih. Terawih tu pula dilakukan secara berjemaah. Dan setiap malam dan terawih tu ada fadilah. Sebab tu kami datang Ramadan. Saya jumpa dengan sahabat saya yang duduk satu taman dengan saya. Saya duduk di Taman Seri Raya. Tuan-tuan nak pergi ke Gopeng kan? Sebelum sampai RTC Gopeng tu ada satu taman. Lepas jambatan di Taman Seri Raya. Saya duduk di situ. Saya jumpa dengan kawan saya di situ. Dia duduk sama, saya duduk situ 2010. Dia duduk situ hingga 2010. Saya jumpa dia tahun 2019. Saya tanya dia, "Saya hantar duduk sini je?" Duduk sini Wan, lama dah 2010. Tak nak jumpa pun. Aku datang Ramadan je. Dia kata betul terang. Dia kata aku datang masjid ni Ramadan. Betul? Mana? Ramadan baru nampak masjid. Kenapa? Sebab ada terawih. Tuan-tuan, kalaulah kita berpuasa kerana Ramadan, maka kita tak akan dapat apa. Sebab dia hanya sekadar adat semata-mata. Bukan kita ibadah kerana Ramadan, ibadahlah kerana Allah. Yang peliknya kenapa kita rajin dalam Ramadan? Saya tak kata salah rajin Ramadan, tapi tuan-tuan, bukan rajin hanya dalam Ramadan, tapi bermula rajin dalam Ramadan untuk rajin pada bulan-bulan yang seterusnya. Bukan hanya rajin dalam Ramadan. Dalam Ramadan rajin tak rajin, tapi keluar pada Ramadan kita tanya, Ramadan boleh datang ya? Dulu sebelum Ramadan kan betul datang? Selepas Ramadan kan betul datang? Maknanya dia hanya rajin ibadah dalam Ramadan. Maknanya dia ibadah kerana Ramadan, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sudah keyakinan musyawarah. Dia kata tak ada sebab dalam Ramadan dia ada terawih. Terawih ni pula buatnya solat berjemaah. Tuan-tuan, kita kena baca sirah balik. Terawih ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sirah, Nabi hanya buat terawih ni 3 malam betul-betul je. Secara berjemaahnya 3 malam betul-betul je. Malam pertama Nabi buat terawih, hanya ada lebih kurang 10 orang sahabat ikut. Malam yang kedua ramai, malam yang ketiga lagi ramai. Malam yang keempat Nabi tak datang sampai subuh. Nabi tak datang sampai subuh. Sampai subuh sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa tak datang? Kami tunggu malam tadi." Kata Rasulullah, "Aku takut diwajibkan ke atas kamu sunat ni." Nabi tak panggil tarawih, Nabi panggil qiyam Ramadan. "Aku takut diwajibkan ke atas kamu qiyam Ramadan, sebab tu aku tak datang." Siapa kata diwajib? Kita ni dalam Ramadan ni kadang-kadang yang sunat itulah yang kita wajibkan, tapi yang wajib, tuan-tuan kena ingat, kita ni boleh datang dalam Ramadan, tarawih tu boleh penuh sampai 30 malam. Rasulullah subuh walaupun sakit tetap datang. Kita subuh datang tak jemaah? Walaupun malam boleh datang tarawih. Malam penuh tarawih datang. 30 hari tarawih. Tapi subuh datang tak? Rasulullah lebih mengutamakan solat subuh daripada tarawih. Sebab tu Nabi buat 3 hari je berjemaah. Lain tak Nabi buat seorang-seorang di rumah. Tapi Nabi tak pernah meninggalkan solat subuh walaupun sakit. Satu hari Rasulullah sakit, tapi Nabi tetap datang masjid jadi imam. Waktu tu dalam keadaan solat duduk. Makna yang mana lebih utama antara solat fardu dengan tarawih? Yang ni yang kena faham. Yang ni kena faham. Saya tak kata salah, tapi jangan rajin hanya dalam Ramadan. Bermula rajin dalam Ramadan. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, Sayyidina Umar ni dia tukar 3 perkara dalam Ramadan yang Nabi tinggalkan. Apa yang Nabi Sayyidina Umar tukar? Yang pertama, Sayyidina Umar tukar nama. Nabi sebut qiyam Ramadan, Nabi tak sebut solat tarawih. Yang tukar solat tarawih ni Sayyidina Umar Al-Khattab.
Nabi sebut qiyam Ramadan, tapi Sayyidina Umar tukar jadi solat tarawih, solat istirahat. Solat berehat-rehat. Kemudian masa Sayyidina Umar tukar. Rasulullah tuan-tuan baca sirah Nabi solat tarawih ni, kalau waktu kita ni bermulanya lebih kurang dalam pukul 10, pukul 11. Habis solat isyak Nabi balik rumah. Nabi rehat-rehat dekat rumah pukul 10, pukul 11, baru datang balik ke masjid, Nabi buat solat tarawih. Dan kalaulah kita ikut sunnah Nabi tu, rasa-rasanya berapa orang yang datang? Tuan-tuan lepas isyak balik rumah, nak datang balik tak? Rasanya tak, saya pergi tak kot. Mungkin yang datang tu imam, dia kena datang. Tu kan ada, tu siap, tu bilal. Lain datang. Sebab tu Sayyidina Umar diubah. Lepas isyak, buat solat sunat, lepas tu sambung dengan tarawih. Kemudian rakaat. Rasulullah SAW tuan-tuan baca sirah Nabi ni solat tarawih 8 rakaat je. Siapa kata 20? 8 rakaat je Nabi buat di rumah. 8 rakaat je. Yang buat 20 ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita bergaduh pasal tu. Mana ada 8, 20, 8, 20. 8 marahkan 20, 20 marahkan 8. Dua-dua tu betul. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betul, yang tak solat tarawih. Tu je. Yang cerita je banyak. Tapi solat idah, tu je yang tak betul. Tuan-tuan nak lebih lagi, buat Sayyidina Osman bin Affan. Berapa rakaat? 38 rakaat. Ada? Kita pun tak ada. Tu. Jangan bergaduh pasal tu. Mana memahami tentang puasa tu. Ulang kaji balik untuk kita faham. Yang tiga. Yang keempat, perancangan ibadah dalam Ramadan. Tuan-tuan dah buat tak perancangan? Daripada sudut ibadah. Saya ambil mudah, saya ambil dua perkara. Khatam Quran. Ada orang dia dah buat perancangan nak khatam Quran. Saya tak, kalau boleh tahun ni saya nak khatam 3 kali Quran, alhamdulillah. Ada itu tak, saya kalau boleh saya nak khatam 1 Quran sekali, alhamdulillah. Berapa kali tak apa, itu bergantung pada keupayaan kita. Tapi kalau tuan-tuan nak hantam 3 kali Quran, saya cuma bagi ni je. Saya cuma bagi syarat dia. Kalau tuan-tuan nak hantam Quran, dia ada syarat. Syarat pertama nak hantam Quran, dia kena baca. Dia kena baca, itu syarat pertama. Kalau tak baca, bila hantam Quran. Kalau tuan-tuan nak hantam 3 kali Quran, syarat untuk hantam 3 kali Quran. Tak kira bulan mana-mana pun. Setiap hari tuan-tuan kena baca 60 muka surat. Siapa yang baca setiap 60 muka surat, hari yang 9 dia akan hantam Quran kali pertama. Hari yang ke-18 hantam Quran kali yang kedua, hari yang ke-27 akan Quran hantam kali yang 3. Yang ini kalau 60 muka surat. Saya dah pernah buat waktu tahun sudah PKP, puasa tahun waktu PKP itu, saya buat dengan kawan-kawan saya. Bukan kawan-kawan ustaz ni, guru tak guru amat tau. Saya buat dengan kawan-kawan saya yang rockers, headbanger, budak-budak bus stand, SYG, Mi, Teja, kumpulan tu. Saya dulu bukan penyanyi rock. Saya buat satu album je, tapi saya tak cerita album mana. Tuan-tuan akan tengok tu ini ke dia ustaz tadi. Tu satu album tu arwah ayah saya panggil balik, saya sambung mengaji tu je. Saya ni sepupu dengan Akil Hai Rawun. Kami sama-sama bapak ni Rawun, mak Paris. Saya buat satu album je. Itu pun album yang pertama tu tak ada gambar saya. Nak masuk suara, arwah ayah panggil balik. Panggil balik. Tapi saya tahu lah rokok itu sebab tu kenal tu dengan budak-budak bastin, headbanger ni kenal. Tahun sudah buat. Ada yang menangis tu, tak pernah hantam Quran 3 kali dalam sebulan. Tahun sudah Allah Ta'ala bagi kesempatan. Dan paling baik kalau tuan-tuan nak hantam, tak kira hantam 1 Quran ke 3 Quran kan. Tahun ini tuan-tuan beli Quran yang baru. Tuan-tuan Quran yang kita baca di rumah setiap hari tu, kita berhenti sekejap. Tuan-tuan beli Quran yang baru, hantam pada Quran yang baru. Selesai tuan-tuan hantam pada Quran yang baru tu, tuan-tuan wakafkan Quran tu di Mahat Tafiz, di sekolah-sekolah agama, di masjid surau. Yang itu pahala yang lebih, pahala yang paling baik sekali. Kalau tuan-tuan nak buat, tak buat pun tak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut infak kita, sumbangan kita untuk agama Allah. Tahu sudah PKP, sumbangan kita mungkin terhad. Tahu sudah rasanya kalau kita kenakan berapa banyak kita sumbang untuk agama Allah waktu PKP tu. Kita tak keluar ke mana pun. Tahun ini Allah Ta'ala bagi kita keluar. Tahun ini boleh tak kita lebihkan sikit daripada sudut sedekah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sedekah ni hebat, tuan-tuan, sedekah ni. Kalaulah kita faham tentang nilai sedekah, saya rasa kita tak ada masalah dalam pembentukan nak uas-uai masjid, surau dan sebagainya. Tapi sebab kita tak faham sedekah ni tuan-tuan, ni jaminan Allah. Ayat Quran, tijaratan lan tabur, berniaga dengan aku lebih untung daripada berniaga dengan manusia. Saya kalau kuliah tazkirah, kalau di masjid lah, di dalam masjid saya biasa saya pesan tuan-tuan, boleh tak pada setiap hari Jumaat tuan-tuan masukkan dalam tabung masjid tu RM10. Hari Jumaat je, setiap kali Jumaat je, hari lain tak apa. Setiap hari Jumaat tolong masukkan dalam tabung tu RM10.
Kalau Allah kata masjid tu dia boleh memuatkan jemaah 1,000 orang. Katalah masjid tu boleh muat jemaah 1,000 orang. Kalau setiap 1,000 tu dia bubuh RM10, jadi berapa ribu? RM10,000 ke? Tu satu jemaah. Satu jemaah RM10,000. Kalau 4 jemaah RM40,000 tu. Kalau kali dengan setahun 12 kali 4 48, RM480,000. Hanya duit Jumaat je. Hanya duit tabung Jumaat je RM480,000. Tuan-tuan tak payah pergi Baitul Mal, tak payah pergi mana nak minta. Duit Jumaat je boleh buat tambah pasarana masjid. Tapi kita Jumaat berkedekut, waktu nak lalu tabung tidur dah. Lepas tabung jaga balik. Oh lepas untuk Cakotiau malam ni. Tu kita RM10 pun untuk Jumaat je. Sebab tu sampai pada kita teki-teki yang Piramli buat waktu jalan cerita menuju 4 belalang. 1 banyak, 2 sedikit-sedikit, 3 jarang-jarang, 4 kadang-kadang. Apa dia? Kahwin. Bukan. Jawapan dia tabung masjid. 1 RM1 buka tabung banyak. Tengok tak jaya. 2 sedikit-sedikit RM5. 3 jarang-jarang RM10, RM50. 4 kadang-kadang RM100. Ada? Kadang-kadang ada. Itu kita. Maknanya sedekah. Sedekah ni tuan-tuan dia hebat. Bila tahu hebat sedekah? Bila mati. Dalam alam barzakh tahu hebatnya sedekah. Nak cerita tapi mungkin waktu tak cukup, kita nak habiskan 7 perkara. Itu yang keempat. Yang keempat perancangan ibadah. Kemudian yang kelima, dalam Ramadan tolong elak maksiat-maksiat kecil. Betul kita tak buat maksiat besar, tapi elak maksiat kecil. Maksiat kecil ni apa? Satunya mata. Yang keduanya lisan. Laki-laki ni tuan-tuan, dosa dia paling mudah dengan mata. Dan perempuan dosa dia paling mudah dengan lidah. Sebab tu logiknya lelaki bila dia menangis dia akan tutup mata. Sebab nak bagi tahu mata ni banyak dosa. Dan perempuan bila dia menangis dia akan tutup mulut dia. Nak tunjukkan pada kita tentang banyaknya dosa kita daripada mata dan telinga. Daripada 2 perkara. Maknanya dalam Ramadan ni jaga baik-baiklah mata kita. Mata kita. Kalau boleh TV ni kita kurangkan sikit. Tengok hanya benda yang baik. Telefon pun sama. Tengok hanya benda yang baik. Dan paling kritikalnya bazar Ramadan. Tapi nak buat macam mana? Saya orang yang kena pergi bazar Ramadan pada setiap hari Isnin sampai Jumaat. Sebab isteri mengajar. Saya juga mengajar. Satu Ahad tak pergi bazar Ramadan. Dan bila pergi bazar Ramadan, mata tu yang bahaya tu. Kita bukan nak tengok tapi tertengok. Itu bazar Ramadan ni. Bukan kita je datang. Sahabat kita pun datang. Dia datang, tuan-tuan jangan marah pakaian ni macam mana. Tak, kita nak marah. Kita dalam kereta tadi di atas biar dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Turun je bazar Ramadan, tengok je. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tadi subhanallah, mulalah kereta subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tengok je dia pakai singlet, pakai seluar pendek. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Takkan nak pejam mata. Ada tak kuih? Kuih ada tak kuih? Takkan nak pejam mata. Ini dosa ni. Pahala kita yang awalnya sebesar gunung, di hujung-hujung Ramadan dia jadi kecil sebesar busur. Nampak tak? Tak nampak sebab dosa mata. Mana maksiat-maksiat kecil kita elakkan. Yang kelima. Yang keenam, elakkan pembaziran. Jumaat minggu sudah dicerita tentang pembaziran. Betul. Kita ni paling banyak membazir dalam Ramadan Allah Subhanahu. Ada ketiganya makanan tu kita tak sentuh pun, tapi berlaku pembaziran. Tahun ni cubalah untuk tidak membazir. Tuan-tuan, memang dalam Ramadan musuh kita yang paling kuat adalah hawa nafsu. Setan dia tak ada dalam Ramadan ni. Kalaupun dia ada, tapi kuasanya dilemahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling musuh kita yang paling utama adalah hawa nafsu. Tuan-tuan tengok Ramadan nanti. Tuan-tuan pergi bazar Ramadan, tuan-tuan tengok apa pun semua rasa boleh makan. Tengok apa pun rasa boleh makan, ni boleh makan, beli semua. Akhirnya tak beli. Akhirnya tak makan. Tengok hari pertama kalau berbuka puasa. Kalau ada 9 keluarga, ada 9 beradik, 9 jok atas meja. Seorang 1 jok, bukan seorang 1 gelas, seorang 1 jok. Bapak temikan, mak soyabin, abang carrot susu, kak ngah jagung, kak cik fresh orange. Kalau ada 9 beradik, 9 jok atas meja. Kalau tak ada air tu boleh campur mandi junub. Punya banyak. Tapi habis tak? Takut tak habis. Kuih ni Allah melambak-lambak atas meja. Melambak-lambak atas meja. Itu kita. Tuan-tuan, ini pembaziran yang kita buat. Kalau kita tengok semua nak makan betul. Tuan-tuan tengok apa sahaja dalam Ramadan ni. Hatta kalau ada orang jual batu goreng, kita beli. Batu goreng misalnya tepung, mana pernah dengar tak? Tapi ada orang jual atau dia beli dah. Belilah batu goreng tu. Tak pernah jual, beli. Kalau ada orang jual sup selipar pun beli. Sup selipar, tak pernah. Yang ada di Sungai Raya je sup selipar ni.
pasar Ramadan kat Kaltek. Katanya kan tukang cari pula semua. Tu kita sebab nafsu dalam Ramadan. Mak dia yang paling berkuasa, masa elakkan mubaziran. Kemudian yang ketujuh, menjaga kesihatan. Yang ketujuh, menjaga kesihatan. Tuan-tuan, dalam Ramadan ni jaga kesihatan baik. Sebab bila kesihatan kita baik, maka sempurnalah. Boleh kita melakukan yang 6, yang selebihnya tadi. Bermula dengan kesihatan. Sebab tu Nabi ajarkan pada kita dalam Ramadan ni perbanyakkan dengan makanan-makanan sunnah. Apa makanan sunnah yang paling senang dalam Ramadan ni? Tamal lah. Sekarang ni pun orang dah buat infak tamal macam-macam infak lah tamal. Ada yang tamal sejuk, tamal air tu, ada yang tamal macam-macam. Dan kita ni pula tamal ni hanya kenalnya dalam Ramadan lah. Hadis Rasulullah, barang siapa yang ada di dalam rumah ni setiap hari dengan tamal dan memulakan makanan harian dengan tamal, maka segala urusannya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari tamal ada dalam rumahnya dan dia memulakan makanan sunnahnya dengan tamal, Allah Taala permudahkan segala urusannya. Ada orang tanya, "Ustaz, saya bukan sebiji tak 7 biji sehari tak makan tamal setiap hari. Tak ada mudah apa urusan semayang tak?" Tengoklah kalau rajin semayang, memang takkan mudah gitu kan. Mana itu pada kita. Kita ni tamal ni hanya dalam Ramadan ya tamal. Kalau dalam Ramadan, tuan-tuan tengok, kalau dalam Ramadan, kalau tamal ni, kalau tak ada kita marah kaum keluarga kita, marah isteri kita. Kita marah isteri kita, kita marah anak kita. Makan tamal. Ramadan ni makan tamal, ni makanan sunnah. Saya tanya tuan-tuan jawab dengan jujur, siapa makan tamal pagi raya? Tak, saya tidak. Pagi raya kita tak makan tamal dah, kita cari rendang. Tak makan tamal sampai sekarang baru kenal balik tamal. Sedangkan kata makanan sunnah adalah hadis Rasulullah SAW, menjaga kesihatan. Itu paling baik. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 tuan-tuan, yang ini istiqamah beramal. Ni setelah keluar pada Ramadan. Waktu itulah baru kita tahu sama ada kita ni la'alakum tatakun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqamah ni macam mana? Sekurang-kurangnya ada satu amalan sunat yang kita bawa daripada Ramadan ni sampailah Ramadan yang akan datang. Tuan-tuan imbas balik daripada Ramadan tahun sudah PKP, ada tak satu amalan sunat yang tuan-tuan buat tahun sudah yang bawa sampai hari ni? Amalan sunat yang baru lah. Mungkin tahun ni kita nak buat satu solat sunat, kita nak tambah solat sunat isyarah. Isyarah ni tuan-tuan bukan hanya bertemu dengan pilihan tak. Isyarah ni amalan para ulama setiap hari. Dan memang setiap hari lah hidup kita akan bertemu pilihan. Bukan nak bertemu pilihan antara jodoh je. Kita ni kalau bertemu yang mana nak pilih. Bukasya Sandroh ni dia Sandroh, Haidar Jebat Muhammad Embung, Nabila Razali dengan Ernie Zakri dah kahwin dah tu. Bukan tu. Setiap hari lah hidup kita adalah pilihan. Betul? Sebab tu ulama dia buat solat isyarah ni setiap hari. Dan mungkin tahun ni kita nak tambah satu ibadah solat sunat kita yang baru, solat sunat isyarah yang kita tak nak tinggalkan. Boleh tak kita bawa sampai Ramadan tahun depan? Yang ni istiqamah, Walau betul dalam Ramadan akan banyak ibadah yang kita buat, tapi kita nak bawa semua keluar pada Ramadan, itu paling baik. Kalau tak mampu pun bawa semua, jangan tinggal semua. Sebab tu istiqamah penting, istiqamah. Dan istiqamah pula dia ada beberapa tingkatan yang lain pula. Ada istiqamah hati, ada istiqamah lisan, ada istiqamah perbuatan. Dia banyak pula. Mana istiqamah? Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ni akhirnya Ramadan ni dia akan membezakan kita antara puasa seekor ular dengan puasa seekor ulat. Dia ada di situ lah. Tuan-tuan, biarlah puasa kita puasa ulat, bukan puasa ular. Puasa ular ni orang yang tak ada perubahan. Dalam sebelum, semasa dan Ramadan tak ada perubahan. Ular, tuan-tuan tengok ular, sebelum dia puasa nama dia ular. Cara bergerak dia sama. Dia makan kenyang-kenyang, kemudian dia rehat. Bila dia selepas pada puasa, jalan dia tetap sama, nama dia tetap sama, makanan dia juga tetap sama, dia tak berubah. Tetap ada orang yang akan puasa ni puasa ular. Tapi jadilah puasa ulat. Puasa ulat ni waktu dia puasa, waktu mula-mula dia ulat. Kemudian bila dia puasa, tukar nama dia panggil apa? Kepompong. Lepas dia puasa, tukar namanya panggil apa? Rama-rama ataupun pupu-pupu. Kalau di kampung saya dia panggil butterfly. Kalau kampung saya sebab dekat dengan Cameron Highland. Contoh pergi Cameron Highland ada Petronas, itu dalam kampung tu kampung saya, itu Kampung Tanjung. Tu ulat apa? Ulat sebelum dia puasa dia jalan macam ni. Kemudian dia jadi kemumpung. Selepas dia puasa dia jadi rama-rama, dia terbang. Makanan dia sebelum dia puasa, makanan dia yang busuk-busuk. Tapi selepas dia puasa dia hanya makan madu. Yang ada perubahan daripada ulat jadi kemumpung jadi rama-rama.
Dulu waktu dia belum puasa, kita jumpa dia, kita jentik je, kita tak nak pegang. Tapi selepas dia puasa, kita letak di atas tapak tangannya, sebab warna yang daripada dia cantik. Maka puasalah seperti puasa seekor ular, bukannya puasa seperti puasa seekor ular. Faham di situ? Selesai istilah. Mudah-mudahan puasa kita Allah Ta'ala angkat sebagai alat-alat untuk takut. Dan ingat tuan-tuan, puasa ni 30 hari bukan 3 hari. Bila 30 hari, dia kena stamina yang kuat. Jangan mula-mula je hebat. Kita ni kalau mula-mula je hebat, 10 yang awal sampai dalam Allah pada orang semayang. 10 yang awal, 10 yang bertengah, 10 yang akhir lama-lama kurang. 10 yang akhir tu Tok Iman tengok siapa yang tinggal belakang. Tok Iman siap Bilal, itu je. Yang lain mati syahid dah awal-awal. Sebab bermula dengan gairah. Tak puasa ni 30 hari bermula dengan pelan. Nak gairah 10 malam yang terakhir. Waktu tu kita buat percutan yang terakhir. Tak fikir tentang lain, hanya mencari malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu tu. Supaya ada yang mampu untuk kita bincangkan pada tengah hari. Mudah-mudahan Allah telah berkati pertemuan kita pada tengah hari ini. Allah telah syiatkan tubuh badan kita, Allah telah sampaikan kita pada Ramadan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah temukan kita dengan malam Lailatul Qadar, dan Allah telah sampaikan kita lagi pada puasa-puasa yang akan datang untuk kita rebut sekali lagi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini puasa yang lebih baik daripada puasa-puasa yang sebelumnya, insya-Allah. Kita akan himpunkan di syurga Allah Subhanahu wa taala, kesenangan milik Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa. Terima kasih atas undangan. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul An.